I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Hello, Assalamualaikum. Okay, sekali lagi minta maaf ya. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okay, by the way, thank you pasal korang dah subscribe channel aku. Terima kasih juga sebab tengok video ni. Okay, video aku pasal Fantasy Premier League asalnya. Okay, tapi disebabkan kita berhenti sekejap untuk beri laluan kepada World Cup, jadi aku terpanggil. Okay, kan terpanggil lah, meneruskan apa yang ada, iaitu Fantasy World Cup 2022 Qatar. Okay, akan bermula game ni. Okay, bermula World Cup ni 21 hari bulan 11. Tak silap aku, game pertama dalam pukul 12.30 malam kot, tak silap aku. Okay, tak silap aku lah. Okay, mungkin kalau yang tak betul tu betul kan. Okay, komen kat bawah. Okay, disebabkan ada World Cup ni, jadi aku diberi amanah, diberi peluang sekali lagi. Ada satu sponsor untuk meneruskan Fantasy World Cup ni. Okay, Fantasy World Cup ni ada sponsor dan aku dah buka satu liga. Jadi pada korang nak join liga ni, okay, terus kepada kita punya Facebook Fantasy Premier League ala 6. Okay, korang search dapatlah benda ni. Okay, kalau biasa dengan video ni, okay, teruskan dengan video ni, tengok apa yang patut. Okay guys, tak ada apa-apa player prediction aku minggu ni. Kita teruskan je lah. Tapi aku nak bercerita pasal aku punya draft player untuk first game, match day 1 ni. Okay, ada beberapa perkara yang sama dengan Euro dan ada perkara yang tak sama dengan Euro. Okay, siapa biasa dengan Euro Fantasy Premier League sebelum ni yang kita buat, okay, ada lebih kurang je. Okay, cuma aku nak letakkan untuk video kali ni, aku nak cerita pasal match day first, iaitu player-player prediction aku, player-player pilihan aku untuk diletakkan dalam tim aku. Okay, kita tak payah panjang cerita, kita terus buka apa yang aku sediakan untuk korang. Okay, iaitu yang kau boleh nampak. Okay, Fantasy World Cup menyediakan macam biasa, macam Fantasy Premier League juga. Dia menyediakan 15 player yang ada ruang ni. Okay, aku slot lah. Okay, slot untuk korang pilih satu team khas untuk korang. Okay, jadi korang manage korang punya team sendiri. Cuma syarat-syarat ni masih lagi sama macam Fantasy Premier League, iaitu satu team hanya 3 player saja untuk match day first. Tapi untuk masuk ke next round dia akan ada player-player, berapa banyak player dia akan bagi tahu. Okey, tak silap aku untuk quarter suku. Okey, quarter round 16 tak silap aku ada RO 16 ada lebih kurang 4 player yang boleh letakkan dalam satu team. Okey, itu yang kita tahu daripada Fantasy Premier League. Point tetap sama, tak ada jauh beza pun. Okay, tak ada beza pun macam dengan Fantasy Premier League, sama je. Okay, aku bercerita sikit group stage max. Okay, max kat sini ada 3 player per nation. Okay, jadi 3 player. Untuk round 16 ada 14. Quarter final ada 5 player per nation. Okay, semi final 6 player per nation, final 8 player per nation. Okay, ini yang aku bagi tahu tadi. Okay, formation dalam setiap match day ada tak silap aku biasanya 4 round. Okay, untuk first day, first game selalunya macam game awal yang akan datang ni, kata Ecuador tu. Okay, dah kira satu slot. Okay, dan slot kedua tak silap aku ada 3 game. Tak silap tu antara England, Senegal, England dengan Iran. Okay, Senegal dengan Netherlands, USA dengan Wales. Okay, itu biasa slot-slot yang biasa yang kat Euro. Kalau aku bagi tahu info yang salah, tolong komen pada, mungkin aku tersilap ke apa. Okey, tapi yang ini yang biasa. Dan setiap kali game yang korang letak, contoh macam ni tadi kan. Okey, aku meletakkan 4-4-2 dalam tim aku. Korang boleh tukar dalam next game, dalam slot-slot selepas tu. Okey, korang boleh tukar sama ada player korang nak main 4-4-3 ke 4-3-3 ke
3-4-3 ke, boleh tukar dalam masa tu selalunya sebelum startnya slot yang kedua tu. Okey, macam Qatar dengan Ecuador tadi, satu slot. Okey, slot kedua sebelum start England dengan Iran tu, korang boleh tukar player sekiranya korang tak puas hati. Begitu juga player-player sub dan player yang korang lantik sebagai captain pun masa tu boleh korang tukar. Okey, sekiranya match day slot first tu, antara match day first slot first Qatar dengan Ecuador tu, korang contohlah letak player Qatar sebagai captain seorang, tapi tengok macam bila main game point tak berapa nak cantik. Okey, korang boleh tukar untuk pilihan captain atau player slot kedua, iaitu England, Iran, Senegal, Netherlands, USA, Wales. Korang boleh tukar slot sekiranya korang tak puas hati. Okey, itu yang biasa. Siapa yang biasa dengan World Cup, biasa dengan Euro, aku rasa tak ada masalah. Untuk kawan-kawan kita yang tak tahu lagi, okey, itulah cara dia. Okey, yang lain-lain aku rasa tak ada masalah. Okey, booster kita ada wildcard, ada 12 man, will allow you to select one additional player to score point for your team in a match day. Okey, ya ini aku masih lagi tak faham ni, tapi tak apa, nanti aku akan bagi tahu korang. Okey, player captain will allow, okey, ini macam biasa power captain. Okey, pre-tournament unlimited. Okey, untuk pertukaran player, untuk sebelum startnya game Qatar dengan Ecuador ni, korang ada peluang korang untuk tukar player korang sebanyak yang mana boleh tanpa menolak point. Tapi sebelum game Qatar dengan Ecuador, okey, sebelum pukul 12 lah, tak silap aku, pukul 12. Kalau ikut pada World Cup punya sofa score ni, aku nampak pukul 12 tengah malam lah. Okey, selepas tu match day, before start of match day tu transfer saja diberi. Okey, before start of match day 3, 2 transfer. Maknanya match day 1 tu dengan match day 1 tu adalah round pertama, match day 2 adalah round kedua, match day 3 adalah round ketiga. Before start round 16 unlimited balik. Okey, iaitu yang biasa dekat Euro dan dibawa ke World Cup, sama saja. Before start quarter final 4 transfer. Okay, before start semi final 5 transfer. Before the final 6 transfer. Itu yang diberi oleh Fantasy World Cup. Okay, yang lain aku rasa korang boleh tengok dekat YouTube, kawan-kawan kita yang lain dalam YouTube Fantasy World Cup ada juga bagi tahu macam mana nak main. Itu korang boleh search dekat YouTube ataupun korang search dekat Google pun tak ada masalah. Okey, yang lain aku rasa tak ada masalah. Point masih lagi sama. 60 minit 1 point. Okey, Omar, okey, assist 3, yellow card negatif 1, red card negatif 2. On goal ini masih lagi sama. Goalkeeper pun sama juga, ada clean sheet kat situ. Mungkin ada sedikit perbezaan point lah. Okey, macam defend selalunya biasa kita akan nampak 4 point, tapi ni kata must have play 60 minit per or more, jadi 5 point kat situ. Oh, tinggi juga. Okey, goal score pun sama juga. Match day 1. Okey, yang ni dia beritahu tadi, match day first, iaitu group stage. Okey, match day 1 iaitu round pertama untuk setiap group. Okey, 20 Disember sampai 24 Disember. Jadi kalau ikutkan game dia, 20 Disember Qatar dengan Ecuador, dan akhir sekali game 24 Disember. 24 Disember adalah dekat sini adalah Uruguay South Korea. Itu game last untuk match day 1, dan seterusnya masuk match day 2 dan match day 3. Seperti aku cakap, aku nak korang take note benda ni lah. Sub dengan captain boleh ditukar dalam satu slot. Dalam match day 1 tu tak silap aku ada 4 slot ke 3 slot, lebih kurang macam tu lah. Dan setiap slot sebelum nak startnya slot kedua tu, korang boleh tukar sub korang boleh tukar captain korang, mana sekiranya, macam aku cakap tadi, sekiranya tak puas hati. Tapi kalau kau tanya aku, untuk memudahkan korang, aku lebih suka nak ajak korang gunakan setiap sub ataupun kau punya captain tu diletakkan awal-awal. Contohnya macam masuk ni awal-awalnya macam game awal. Okey, contohnya aku ada player Qatar, aku letak player Qatar tu sebagai aku punya captain dulu. Untuk slot kedua, aku nampak tim aku ada aku ada, contohlah aku kata dalam tim aku ada dalam slot kedua tu ada England, Iran, Senegal, Netherlands, okey, USA dengan Wales.
Okay, dalam 3 slot ni aku contohlah aku kata aku ada player Netherlands satu, aku ada Van Dijk kan. Okay, jadi aku tak puas hati dengan Qatar punya player tak sebagai captain, dan aku nampak player Qatar pula ada coroi dekat situ untuk defend. Contohlah kata aku boleh tukar kepada sub aku naik ke atas, dan aku boleh tukar captain aku untuk slot kedua tu sampai korang puas hati lah. Tapi sekiranya kalau contoh tim player korang tu memang dah sedap, dah ada point cantik, jangan ditukar. Itu je aku cakap. Kalau contoh aku cakap Van Dijk tu ada clean sheet 4 point, contoh biasa 4 point kan clean sheet, ada 2 game kali main, 60 minit main dah dekat situ dah 6 point. Ada pula gol, contohlah kata gol ada 5 point kat situ, dia dekat situ 11, aku letak captain 11 darab dengan 2, aku dah 22 point. So aku rasa tak perlu aku nak tukar. Kalau korang tak berpuas hati dengan player tersebut, berfikir korang punya forward pula boleh menjanjikan gol yang banyak, point yang cantik, go on. Okay, tak ada masalah. Okay, tapi kalau benda ni berbelah lagi tau. Okay, berbelah lagi kalau kepada kawan-kawan kita yang biasa dekat Fantasi Euro, Fantasi World Cup, okay, benda ni akan terjadi. Perlu aku tukar, perlu aku ambil, perlu aku tukar captain aku. Yes, itu yang ramai kawan-kawan kita provoke nanti dalam kita punya Facebook pun ramai yang kata kan, cuba provoke untuk tukar player, tukar captain, tukar player. Okay, itu biasa jadi, itu terletak pada korang. Okay, macam aku cakap sebelum ni, pilihan player korang adalah pilihan yang terbaik, tinggal nak jadi atau tak ya. Okay, itu untuk sedikit selingan. Okay, sekarang ni kita bercerita pasal aku punya player. Okay, aku nak fokus pada satu tim yang aku rasa, 2 tim lah yang aku rasa. Okay, aku nak fokus pada 4 tim mula. 4 tim ni aku adalah tim pilihan aku untuk ke semi-final. Okay, first adalah Argentina punya player. Okay, kedua adalah Brazil punya player. Ketiga tak salah aku apa yang aku buat, Belgium dengan England. Keempat-empat ni aku predict yang akan ke semi-final. Okay, cuma semi tu ikut pada percaturan aku, nampak macam Brazil akan dengan Argentina akan bertemu dekat semi-final. Itu aku rasa game agak menarik sebenarnya. Ya. Sekali lagi aku cakap iaitu Argentina, Brazil, England dengan Belgium antara pilihan aku ke semi-final. Mungkin ada pilihan korang lain daripada lain, tapi aku nak fokus ke 4 tim ni. First adalah Argentina. Kalau ikut pada rating, aku lebih menampakkan Messi lagi agak power, okay, dalam segala game competition international, okay, dari segi rating. Dan kedua kat sini aku nampak Juan masuk goalkeeper Argentina. Tapi aku rasa ini game yang melibatkan game-game international friendly, World Cup, Afrika punya, semualah terlibat sekali dengan apa lagi ni, kelayakan lagi. Okay, itu untuk rating Lionel Messi. Dan aku rasa tak ada masalah sekiranya aku membawakan satu player yang aku rasa ramai juga yang berfikir akan ambil, iaitu first adalah, kat sini aku meletakkan Messi dalam first team player aku. Okay, itu untuk satu player Argentina. Okay, dan player kedua yang aku rasa nak bawa ke dalam tim aku adalah, ini bercerita pasal Argentina, kita fokus pada Argentina dulu. Yang kedua adalah dari segi kita tengok pada gol dan assist, dari segi segala competition yang terlibat, termasuklah friendly, termasuklah Piala Afrika, termasuklah player-player lain. Okay, yang melibatkan international untuk Argentina. Okay, aku nampak kat sini adalah satu player itu Lautaro Martinez. Okay, satu player yang aku rasa agak nice juga nak dipegang. Okay, selama berkhidmat dengan Argentina ni, bermain dekat Inter, dari segi jaringan international, wow, ada 10 okay, jaringan dia. Dan kedua kat sini nampak macam Lionel Messi. Okay, satu player yang aku rasa nice juga, okay, nak dipegang. Jadi aku bawa satu player lagi, iaitu
iaitu Lautaro Martinez, satu player yang dibawa masuk. Okey, ini dua player Argentina yang aku dah bawa masuk, dan satu lagi player yang aku rasa nak bawa masuk juga dalam ni adalah kita tengok. Okey, sebab last game antara Argentina player punya game adalah berlawan dengan United Arab Emirates. Okey, UAE susah pula aku nak sebut. Kemenangan yang 5-0, dan sebelum tu ada kemenangan yang besar juga, clean sheet. Argentina bertemu Jamaica, Argentina bertemu dengan Honduras. Okey, jaringan yang aku rasa agak besar, 5-0, 3-0. Aku nak fokus juga pada tengok dia punya line up. Dari segi line up, kita boleh nampak kat sini Argentina menggunakan untuk bertemu dengan UAE, dia bermain 4-4-2. Okey, Julian Alvarez dengan Messi bahagian forward. Okey, untuk bahagian midfield Di Maria, Paredes, okey, De Paul, okey, dengan Matt Allister. Okey, untuk bertemu Argentina bertemu Jamaica, ini game friendly ya. Okey, kita tengok line up pula. Kat sini aku nampak Martinez, Alvarez dengan Di Maria di bahagian forward. Okey, kita tengok pula Argentina dengan Honduras. Perlawanan ni boleh katakan sama juga, 4-3-3 yang diterapkan dalam taktik Lionel Scaloni. Okey, memang aku rasa 4-3-3 ni memang favourite dia kot. Okey, jadi satu player yang aku rasa nak bawa pakai juga kat sini adalah okey, aku bawa masuk satu player lagi Argentina, iaitu Di Maria. Okey, salah satu player yang fully fokus untuk support bahagian forward. Okey, itu Argentina punya player. Aku rasa dah habis untuk Argentina sebab aku dah masukkan 3 player Argentina kat sini. So aku fokus juga pada satu player yang satu lagi negara yang aku sebut tadi, iaitu Brazil. Di mana ke Brazil? Okey, Brazil. Dari segi rating aku boleh nampak kat sini adalah Neymar. Macam mana pula dari segi goal score selama ada friendly game, selama terlibat dengan ni? Yes, kalau ikutkan dalam ni aku boleh nampak yang lebih kepada Neymar dengan jaringan yang agak tinggi, 16. Nombor 2 kat sini ada Richarlison dan Rafinha, 6 dengan 5 jaringan untuk international punya game lah. Tak kisah melibatkan Africa Cup ke, termasuk tak kisahlah masuk friendly game ke. Okey, dari segi taktik last pertemuan antara Brazil dengan Tunisia, kalau ikutkan Brazil menang 5-1. Ini friendly game 28 bulan 9 22. Dari segi taktik pun masih lagi aku nampak 4-3-3 yang digunakan oleh Tite. Okey, manager Brazil. Aku tak tahu sebutan aku betul. Okey, TITE, aku harap betul lah. Okey. Okey, kemudian untuk Brazil dengan Ghana sebelum tu, iaitu 24-9 22. Okey, line up yang masih aku nampak kat sini berbeza sedikit, iaitu penggunaan 4-5-1, Richarlison di bahagian depan, Neymar di bahagian belakang sebagai support. Tapi aku rasa nampakkan Brazil lebih kepada banyak 4-5-1 ni. Okey, kalau 4-3-3 ni aku tak menampakkan macam menarik, sebab tapi lebih banyak pada attacking dan jaringan yang agak besar, 5-1. Okey, satu player yang aku bawa masuk kat sini adalah okey, satu player kat sini aku bawa masuk adalah okey, player Brazil yang aku bawa masuk kat sini adalah okey, Neymar. Okey, aku bawa masuk satu. Okey, kat sini aku dah ada 3 forward. 3 forward ni sebenarnya satu lagi player yang rasa mula-mula pada asalnya aku nak letak adalah player Belgium, tak silap aku, iaitu Belgium punya player. Okey, satu player Belgium kat sini yang aku bawa masuk adalah nak dibawa masuk, iaitu Batshuayi ni. Okey, kalau ikutkan aku nak bawa masuk ni, tapi disebabkan aku boleh fikir balik, lebih banyak aku nampakkan forward tu lebih kepada 3 player yang aku letak, iaitu Messi, Martinez dengan Neymar. Okey, dari segi jaringan untuk dari segi rating, kita bercerita pasal Belgium punya player, dari segi rating aku nampak KDB lah. Okey, KDB yang lebih menyelah dalam
international game. Okay, dari segi goal assist aku boleh nampak Bats Yuyi ni aku rasa lebih agak menarik sebab dari segi jaringan 6, okay, berbanding dengan KDB 3, Teresman 3, Trossard 2. Cuma yang aku mengganggu sikit untuk memilih Bats Yuyi ni, okay, iaitu mungkinkah dia main atau sebagai sub saja, sebab kita tengok kat sini ada Lukaku. Okey, aku rasa Lukaku tu akan bermain untuk first E. Jadi aku mengelakkan untuk ambil Lukaku, okey, mengambil forward Belgium. Jadi aku fokus pada satu player Belgium kat sini, iaitu KDB. Okey, aku buat masuk satu player KDB, okey, dalam aku punya team. So kita boleh dah nampak kat sini aku dah ada 5 player yang rasa aku letak, okey, yang agak sesuai untuk dalam team aku. Seterusnya bercerita pasal player England. Okey, player England, aku tak nafikan untuk game England dari segi competition yang ada untuk EPL agak strong, dan dalam beberapa tahun ni pada aku tak ada masalah untuk nak guna player England ni. Cuma yelah, biasa kita dengar dalam grup, dalam kelayakan, yes, meletup-letup sebenarnya bila kita tengok England main. Tapi bila contoh masuk competition yang besar ni, aku tak berapa yakin sangat. Tapi kali ni aku cuba meletakkan keyakinan sedikit dalam England. Dari segi rating untuk England punya squad, aku rasa untuk lebih banyak kepada defend. First yang aku tengok sini rating paling tinggi adalah Cody, kedua adalah Trippier. 2 player yang aku boleh katakan bahagian defend, dan satu keeper untuk rating yang agak tinggi adalah Pickford. Okey, dari segi top 3 aku boleh kata bahagian defend, bahagian keeper, saya tak ada masalah. Macam mana pula bahagian goal assist? Pada goal dengan assist, pada aku tak ada berapa banyak untuk player-player England ni. Paling tinggi pun tak silap aku Harry Kane, okey. Kedua kat sini Mason Mount, Shaw, James, Saka. Jadi aku nampak kat sini tak berapa nak sesuai kita nak memilih satu player forward ataupun midfield untuk bahagian untuk squad England. Macam mana pula dengan game friendly? Okey, tiga last game friendly adalah antara England dan Jerman. Seri 3 sama. Dari segi line up, dari segi taktik yang aku nampak kat sini, Southgate masih guna lagi penggunaan taktik 4-5-1, meletak 3-4-3, tapi lebih banyak kepada satu forward kat depan, iaitu Harry Kane. Macam mana pula game sebelum tu bertemu dengan Itali 24-9-22. okey, kalau ikut pada game ni, aku boleh nampak Southgate menggunakan formation 3-4-3, lebih kepada attacking, bermain dekat tadi. Mungkin disebabkan bermain away, aku rasa tak ada masalah untuk ni. Biasa kita akan nampak player away ni, team away ni akan lebih banyak attacking lah. Tapi kekalahan 1-0. Okey, sebelum tu ada 15 bulan 6, ini kekalahan yang agak besar, 4-0, bertemu dengan Hungary, bermain dekat England. Formation yang digunakan oleh Southgate masih lagi aku nampak 4-3-3. Okey, jadi aku nak ambil 2 player kat sini untuk England. First adalah satu player, iaitu Trippier. Okey, aku rasa ini antara player yang agak hot juga dalam persen, agak tinggi juga sebenarnya untuk Trippier ni. Kita tengok persen dia. Okey, 31.4, dan kalau ikutkan segala-gala yang aku dah ambil sekarang ni, boleh katakan Messi, De Bruyne, KDB, Trippier, antara Neymar, antara player-player yang agak hot juga diambil dalam Fantasy World Cup ni. Okey, sekarang ni aku nak completekan yang ada ni. Okey, completekan. Pilihan-pilihan lain yang aku rasa nak bawa ke sini adalah England aku dah sebut. England dah sebut. Tapi mungkin ada satu player England lagi. Aku fokus pada tadi siapa? Brazil, Argentina sudah, England, Belgium pun sudah, England pun sudah. So kita tengok pada fokus group A. Pada group A pula,
aku menampakkan Ecuador, Netherlands, Qatar dan Senegal. Dari segi keempat-empat tim aku lebih banyak fokus pada Netherlands, dan aku predict yang Netherlands akan berada dalam top first dalam group A ni, dan kedua aku nampak kat sini adalah Senegal. Okay, so aku fokus pada Netherlands punya player. Okay, Netherlands punya player yang satu yang aku rasa nampak sesuai dibawa guna pakai. Okay, kita bercerita pasal rating. Okay, Gakpo tu agak sesuai, okay, midfield. Tapi tak silap aku untuk World Cup Fantasi ni, dia diletakkan position kepada forward. Okay, jadi agak sesuai juga, harga yang agak murah pada aku. Okay, Gakpo kita pergi fokus pada Gakpo. Okay, England, kita pada Netherlands Netherlands all. Okay, Gakpo, okay, mana forward tak silap aku. Okay, yes, ini harga yang pada aku okay, nice, 7, sedang-sedang elok, tak berapa mahal, sesuai nak dibawa pakai. Yes, ini satu player. Kalau korang banyak, tim korang banyak lebih pada midfield, harga-harga yang kayangan, ini adalah player yang sesuai. Tapi dari segi rating lah, dari segi rating first memang 7.64 rating ni. Macam ni pula dari segi goal and assist, lebih kepada DP. Okay, DP kat sini harga dia tak selaku 8.5. okay, pun harga yang sedang selang, elok juga kau nak buat pakai. Tapi aku tak fokus pada dua player ni, aku lebih fokus pada satu player yang rasa agak sudah, iaitu bahagian midfield, iaitu Backstreet. Okay, mana Backstreet? Yes, ini satu player 7.7 million yang aku rasa sesuai untuk letakkan dalam aku punya team. Okay, aku add dulu siap-siap. Okay, sekarang untuk bahagian group A, aku rasa tak ada masalah, aku dah settle untuk Netherlands. Okay, aku nak kena tengok sebab aku dah snapshot sebelum tu kan. Okay, jadi untuk group B, aku nampak antara England, Iran, USA, Wales. Okay, dalam keempat tim ni dalam group B, aku lebih nampakkan England dalam untuk top 1 dalam group B. Okey, susah pula aku nak sebut. Dan kedua kat sini aku predict USA yang akan pergi kepada second group B. Okey, aku tak fokus sangat pada tim ni. Okey, group ni England aku dah ambil dah tadi. So kita masuk bahagian group C. Group C, Argentina, Mexico, Poland, Saudi Arabia. Okey, ini salah satu, kalau kau tanya aku, untuk 3 tim yang ada, 3 player dalam tim aku dah ada semua. Aku ada Messi, aku dah ada Di Maria, aku dah ada Martinez. Dan satu lagi player yang aku rasa nak harga yang agak nice, murah kat sini adalah player bahagian defense, iaitu Poland. Iaitu dalam predict aku mengatakan Poland akan pergi ke next round. Okey, Poland, di mana Poland? Okey, iaitu kalau ikut harga, kalau ikut kau fokus pada biasa tengok pada YouTube, pada kawan-kawan kita yang lain, tak kisahlah FPL Maker, FPL Tips ke, ramai mengatakan ini satu player yang agak murah, agak nice, yang cantik, yang sesuai letak dalam tikar adalah Matty Cash. Okey, so harga yang pada aku okay, nice, harga pun 4 million, agak murah, jadi sesuai letakkan sebagai aku punya defend aku. Okay, kita masuk bahagian D. Okay, group D, Poland aku dah selesai. Okay, Poland aku dah selesai. Okay, sekarang kita fokus pada group D, iaitu Australia, Denmark, France dengan Rusia. Dari segi prediction aku mengatakan berbeza sikit. Aku tak tahu, mungkin ada kawan-kawan kita yang berbeza dengan pendapat aku. Okey, aku menjagakan dalam group D ni akan ada saingan agak hebat antara Denmark dengan France. Okey, dan secara jujurnya aku boleh cakapkan Denmark agak bagus dalam Euro. Okey, dan aku rasa kali ni dia akan buat something yang sama juga, mengejut, buat kejutan. Aku merasakan Denmark akan berada dalam first dalam grup D ni, dan kedua baru aku fikir mungkin France akan nombor 2. Okey, dari segi permasalahan France macam biasa sentiasa terjadi, tak kisahlah Euro ke, tak kisahlah pada World Cup ke, memang sentiasa terjadi dalam skuad France. Tapi aku menjagakan game ni akan dalam grup ni akan
aku lebih fokus pada Denmark lah. Okay, jadi aku buat prediction aku, ramalan aku yang mungkin akan Denmark dalam first dalam grup D ni. So dua player yang aku nak bawa dalam Denmark punya player adalah satulah Mahali. Okay, Mahali ke nama dia, sebutan aku betul tak? Okay, satu player yang aku bawa masuk untuk Denmark punya player adalah defense, iaitu Mahali. Okay, aku harap sebutan aku betul. Okay, yang aku rasa siapa main fantasi Euro akan kenal Mamat ni. Okay, agak bagus. Okay, main dekat bagi defend, harga yang pada aku agak murah juga, 4.5. Dan satu player yang aku nak bawa masuk kat sini adalah bahagian midfield, iaitu Olsen. Where Olsen? Andreas Olsen, mana dia? Yes, ni harga yang agak pada aku agak murah juga, boleh guna pakai. So aku bawa masuk Olsen ini satu. Jadi kat sini aku dah complete bahagian untuk Denmark. Okay, kita masuk bahagian grup E, iaitu pertemuan antara Costa Rica, Jerman, Japan dengan Spain. Okay, dua juara Piala Dunia dalam ni, Jerman dengan Spain. Okay, dari segi persaingan pada aku agak menarik juga sebenarnya untuk grup ini. Tapi aku menjangkakan dalam Spain akan berada dalam nombor first dalam grup ini, dan nombor 2 adalah Jerman. Jerman pada aku bukan tak ada masalah untuk skuad Jerman, tapi aku tak berapa yakin lagi dengan dia punya forward. Aku tak berapa yakin lagi dengan dia punya midfield. Dan aku tak ada, kalau ikut pada aku punya prediction sekarang, aku punya ramalan untuk player sekarang, aku tak ada meletakkan satu player Jerman pun dalam. Pada asalnya aku nak letakkan Lino Sané tu. Okay, tapi aku nampak aku rasa nampak benda lain, player lain yang agak sesuai tu ni, iaitu satu player tak ada apa player daripada Spain, tak ada apa player daripada Jerman yang aku nak bawa masuk. Okay, yang aku nampak sekarang ni. Okay, mungkin ada pertukaran dalam masa terdekat ni. Aku akan info pada korang, aku bagi tahu korang nanti. Okay, aku jangkakan Spain akan first lah. Okay, dalam grup ini. Okay, untuk grup F, Belgium, Kanada, Croatia dengan Morocco. Okay, Belgium aku dah support. Sekarang ni untuk Belgium aku jangkakan grup F, dia akan berada dalam nombor 1 lah dalam grup F. Antara Kanada, Croatia dengan Morocco. Okay guys, aku terus terang pada korang, aku lebih fokus pada Croatia punya team. Okay, Croatia punya team, kat situ saja kita boleh nampak okay, Croatia punya team. Okay, Croatia punya team, adakah aku tak sebut France ni? Okay, France ada satu. Okay, Croatia. Okay, Croatia punya team dari segi rating kat sini adalah Ivusic yang nama sebutan dia. Okay, goalkeeper Lovren, defend Josip Sutalo. Okay, defend ketiga-tiga ni, goalkeeper, defend 2. Okay, dan Modric berada dalam bahagian keempat untuk bahagian rating. Untuk goal assist kat sini lebih kepada Modric, tapi jaringan yang tak ada besar sangat lah. Modric saja 2, Lovren Majer tu pun 2 saja, Lovren 1, yang lain semua 1. Okay, aku rasa aku tak akan fokus sangat pada midfield dengan forward. Aku lebih banyak fokus pada untuk Croatia ni, aku banyak lebih fokus pada bahagian defend, iaitu kalau ikutkan satu player yang dia boleh bawa masuk dengan harga yang agak murah, agak cantik, iaitu Borna Sosa. Iaitu kalau ikut pada formation dia bermain dekat aku tengok Borna Sosa. Okay, Borna Sosa bermain dekat Stuttgart, VfB Stuttgart. Okay, umur 24. Okay, kalau ikut pada dia punya game dia bermain dekat club, tak silap aku banyak lebih pada defend midfield. Okay, defend left. Okay, tapi untuk international aku nampak dia banyak bermain dekat bahagian attacking. Okay, sebab aku nampak Croatia banyak lebih pada 3-4-3. Okay, jadi ini player yang agak sesuai, harga yang murah. Cuma takut dia berada dekat bahagian sub lah. Okay, itu tak apa, kita akan susun balik benda ni. Okay, untuk bahagian grup F kita sebut. Okay, grup G,
Grup G antara Brazil, Cameroon, Serbia dengan Switzerland. Okey. Brazil aku dah sebut. Okey, aku dah letak satu player Neymar. Okey. Antara Cameroon, Serbia dengan Switzerland. Okey. Dalam game ni aku menampakkan satu tim yang akan berada dulu kedudukan kedua, iaitu Switzerland. Okey. Aku tak ada player, aku tak akan bawa masuk satu player Switzerland, Serbia ataupun Cameroon. Okay, jadi kita tolak tepi untuk grup G. Tapi aku jangkakan Brazil akan first lah dalam grup G ni. Okay, grup H, Ghana, South Korea dengan Portugal dengan Uruguay. Untuk first, aku nampak kat sini adalah Portugal. Okay, untuk second aku nampak sini adalah Uruguay. Dan satu player Uruguay yang aku nak bawa masuk kat sini adalah okay, player Uruguay yang aku bawa masuk kat sini adalah player Real Madrid tu. Okey. Valverde. Okey, aku harap sebutan aku sebut tu. Aku kadang-kadang sebutan ni masalah sikitlah. Okey. Mungkin aku kena masuk kelas kot. Okey. Dan selalu player Uruguay aku dah letak. Okey. So yang ini aku dah letak. Jadi ada lagi ruang 3 tu. Okey, ruang 3 tu kat sini aku nak bawa masuk satu player lagi adalah Okey, untuk goalkeeper ada dua pilihan. Aku berfikir sama ada nak letakkan player Portugal, iaitu Diogo Costa ataupun Sergio Rochet. Iaitu Uruguay punya player. Okey, mana yang agak sesuai? Diogo Costa tak selaku harganya agak tinggi juga. Okey, harga yang agak okey, yang ni Sergio Rochet. Okey, satu. Dan satu lagi player Portugal, iaitu mana Portugal? Diogo Costa. Harga 5 million. Okey. Dan harga untuk Uruguay punya keeper tu adalah Sergio Rochet lebih kurang 4. Okay guys, aku bawa masuk Sergio Rochet ni dalam tim aku. Okay. Dan satu lagi goalkeeper aku tak boleh meletakkan bahagian bawah, iaitu slot terakhir dalam match day 1. Atau mungkin aku boleh bawa ke masuk slot ketiga atau slot kedua. Tapi aku nampak satu player yang aku rasa nak bawa masuk kat sini adalah untuk goalkeeper adalah player England, iaitu Pope. Okey, aku nak bawa masuk ke dalam. Cuma aku takut sama ada Pickford atau Pope. Tapi dari segi game friendly, aku nampak lebih pada Pope lah. Ni Pope. Italy, England line up nampak macam Pope juga main. England, Hungary, iaitu Ramsdale main. Okay, England, Italy 0-0 sebelum tu dalam UEFA Nation League. Ramsdale main. Okay, Jerman dengan England line up sini aku nampak Pickford. Okay, 3 player goalkeeper ada pada England, cuma tak tahu yang mana satu pun. Tapi aku lebih banyak aku nampak kat sini Pope. Okay, dalam senarai aku. Dan satu player kat sini adalah untuk bahagian okay, satu lagi player kat sini adalah tak selaku player France. Okay, untuk France dari segi rating aku nampak sini Giroud, okay, Kante, Varane. Okay, forward ada seorang, defender aku nampak lebih untuk bahagian rating. Ada Theo Hernandez tu pun dalam rating yang agak tinggi. Dari segi goal assist aku boleh nampak kat sini adalah Mbappe first, Giroud, okay, Ngungku. Susah pula sebut nama ni. Okay, ketiga player ni hanya 2 jaringan dia. Ada 2 jaringan, 2 assist dia. So aku rasa aku tak fokus sangat pada bahagian forward dengan midfield. Aku lebih fokus pada bahagian defense. Satu player defense France yang aku boleh buat pakai kat sini adalah Pavard. Di mana Pavard? Okay, yes, harga yang agak murah kalau ikut pada formation, lebih kepada attacking.
bahagian kanan France menggunakan formation 3-4-3, menggunakan banyak pada lebih midfield, banyak turun ke bawah dan attack, defend dan attack. Aku rasa Pavard ni agak sesuai. Okay, so ini adalah pilihan-pilihan player aku buat masa ni. Okay, dan aku rasa aku confirmkan siap-siap dulu. Okay, ini aku confirmkan siap-siap. Okay, dan kapten kita cerita kejap lagi. Okay, macam mana pula dengan bahagian-bahagian slot-slot yang ada. Okay, dari segi slot yang ada, slot game untuk match day 1, aku nampak Qatar dengan Ecuador akan first game. Itu dah dikira sebagai first slot. Okay, dan aku tak ada player Qatar kat sini, aku tak ada player Ecuador, dan aku nampak slot kedua kat sini England, Iran, Senegal, Netherlands, USA dengan Wales. Antara tiga ni dalam tim aku sekarang ni adalah England, Netherlands. Dua-dua tim ni akan terlibat dalam slot first untuk match day 1. Jadi aku meletakkan Pope ni sebagai first player untuk bermain. Okay, Sergio Roket ni aku letak bahagian kedua. Trippier aku kekalkan di bahagian ni. Dan player Netherlands kat sini yang ada adalah Bergwijn lah. Jadi aku meletakkan dia sebagai captain first. Okay, untuk slot pertama. Okay, untuk slot kedua tadi, okay, dah habis. Untuk slot ketiga aku nampak kat sini Denmark, Tunisia, Mexico, Poland, France dengan Australia. Denmark, aku ada player Denmark ada dua, so aku kekalkan Mali dengan Olsen tu. Okay, kemudian Mexico dengan Poland aku ada Cash, Matty Cash aku holdkan juga dalam tim aku ni. France dengan Australia. Okay, France, Australia aku bawa masuk kat sini, iaitu Pavard aku bawa masuk ke dalam. Aku gantikan dengan KDB dulu. Jadi aku dah formation aku dah. Ini yang aku cakap tadi. Okay, kita mula balik Okay, okay, kita tengok balik macam mana percaturan aku sekarang. Okay, percaturan aku sekarang korang boleh nampak aku untuk first game antara Qatar dengan Ecuador. Aku tak ada player Qatar Ecuador, dan aku tak meletakkan siapa-siapa Qatar Ecuador dalam tim aku. So aku masuk ke slot kedua match day 1, iaitu England, Iran, Senegal, Netherlands, USA, Wales. Ini antara 3 game yang akan bermain waktu untuk slot kedua dalam match day 1. Okay, dekat sini aku ada player England dua orang, Trippier dengan Pope. Jadi Pope ni aku bawa masuk untuk gantikan Sergio Roket. Okay, so siapa kapten aku dalam Qatar dan Ecuador tadi dah selesai. Okay, aku dah selesai, tak ada apa kapten aku. So dalam slot kedua ni aku ada Bergwijn, Trippier dengan Pope. Jadi aku meletakkan 3 player ni di dalam ni, dan satu kapten pertama aku, iaitu aku meletakkan Bergwijn ni sebagai kapten first aku. Okay, sekiranya ini untuk slot pertama. Okay, aku 3 player dah main. Okay, untuk slot ketiga Argentina, Saudi Arabia, Denmark dengan Tunisia, Mexico dengan Poland. Aku ada player Argentina, aku ada player Denmark, aku ada player Mexico, aku ada player Poland. Okay, aku ada Matty Cash. Okay, sini aku dah letak dalam. Aku ada Di Maria, aku ada Messi dengan Martinez. Player Denmark aku ada 2 lagi, Miley dengan Olsen. Okay, ketiga-tiga ni 1, 2, 3. Okay, ketiga-tiga ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 player aku main untuk slot ketiga. Okay, ya, kalau sekiranya Bergwijn tak menjadi, aku boleh buat pertukaran kat sini, sama ada pertukaran kapten, sama ada aku masukkan Di Maria, letakkan Messi, Di Maria ataupun Martinez sebagai aku punya kapten, ataupun Olsen, Mahli dengan Matty Cash. Tu aku cakap, kalau kapten korang tak puas hati dengan slot pertama, korang boleh tukar. Okay, boleh tukar. So mungkin aku letak Messi sebagai aku punya second kapten aku. Okay, so kat sini ada 3 game. 1, 2, 3. Okay, untuk slot keempat kita ada France, Australia, Morocco, Croatia, Jerman, Japan. Aku ada player France kat sini, iaitu Pavard. Okay, Pavard aku bawa masuk disebabkan Belgium pun tak bermain lagi waktu ni. Okay, jadi aku keluarkan KDB.
Jadi kat sini dalam 4 formation aku dah tukar 4-3-3. Yang ni korang boleh tengok dekat tutorial dekat guide, okey, kat dalam Fantasy World Cup ni. Okey, boleh tengok tukaran daripada 3-4-3 tadi. Sebelum ni aku menggunakan KDB. Jadi kat situ kalau korang perasan 3-4-3 aku punya team. Okey, bila aku tukar Pavard ni dalam untuk slot keempat ni, aku tukarkan Pavard ni masuk dalam menggantikan KDB, dah jadi pertukaran kat situ 4-3-3. Ini yang dikatakan boleh tukar formation, boleh tukar kau punya captain, boleh tukar kau punya sub dalam setiap slot tu. Okey. Dan kalau ikutkan, okey, Pavard main, okey, aku ada player Croatia tak? Okey, aku ada player Croatia satu. Okey, player Croatia kat sini yang bermain adalah Sosa kat sini. Kalau korang perasan, Neymar pun tak bermain lagi, okey, dalam ni. Jadi aku meletakkan Neymar di bahagian aku punya bench. So korang boleh nampak formation aku dah bertukar daripada 4-3-3 tadi, aku dah bertukar kepada 5-3-2. Okey. Okey, 5-3-2 formation aku dah tukar. Dan masa ni aku boleh tukar lagi sub aku boleh tukar formation, aku boleh tukar captain siapa aku nak. Contohlah kata France ni aku letakkan Pavard ni sebagai, aku tengok Messi pun tak menjadi dalam slot yang ketiga tu ke slot keempat tak menjadi. So aku boleh bertukar captain ni untuk slot aku yang seterusnya. Tapi sebelum bermulanya kick off game slot yang keempat tu, okey, sebelum startnya game France dengan Australia, habis untuk slot, contohlah kata 4 slot tadi. Okey, nak masuk ke slot kelima iaitu Spain, Costa Rica, Belgium, Kanada, Switzerland, Cameroon. Nampak pula macam aku ada player Belgium kat sini. Okey, player Belgium iaitu KDB. Aku nampak sebelum start gamenya Spain Costa tu aku dah tukar siap-siap. Okey, aku masuklah kata aku punya Pavard ni tak jadi, so aku boleh tukar siap-siap. So aku tukarlah captain aku kat sini, KDB. Okey, captain aku. Okey, apa lagi, Switzerland, Cameroon tak ada, Belgium, Kanada, Spain tak ada, aku tak ada. So sampailah satu tahap korang berpuas hati dengan captain kau. Tapi sebelum berakhirnya slot-slot tu lah, okey, macam contohlah tadi aku cakap antara Qatar dengan Ecuador. Qatar dengan Ecuador tu korang boleh lah siap-siap susun dulu. Macam aku dah siap-siap susun ni lah. Okey, dah siap susun. Aku first captain aku letak sebagai sini, ada Braithwaite ni. Okey, aku menggunakan formation 4-5-3-2 sekarang ni, dan aku membiarkan susun lah. Korang boleh susun lah siap-siap. Start first Neymar ni, tak silap aku Uruguay pun mana Uruguay, England, Qatar. Okey, jap, Ecuador, Netherlands, Ecuador, Qatar, Senegal, Brazil, Iran. Okey, Brazil dengan Serbia adalah game last dalam match day 1. Korang boleh letaklah Brazil dulu, letak belakang. Susunlah siap-siapkan benda ni. Okey, Uruguay sebelum tu Uruguay dengan South Korea. Okey, tak apa, susun siap-siap. Okey, aku Uruguay, KDB. Okey, jadi kita dah nampak susunan kita. Okey, ini aku confirmkan siap-siap dulu. Okey, jadi ini adalah pilihan-pilihan aku punya player. Dah sedikit tips untuk korang. Korang boleh tengok video ni. Okey, mana yang dah membantu korang. Okey, alhamdulillah. Okey, tapi sekiranya masih lagi buntu, tak nampak lagi kan, okey, korang boleh up dekat Facebook Al-Asiq. Ada kawan-kawan kita yang akan membantu. Okey, insya-Allah. So guys, itu saja untuk hari ini, untuk video kali ini. Jadi aku ada buka liga, jadi korang boleh tengok dalam Al-Asiq League tu. Okey, aku akan lengkapkan form tu. Okey, lengkapkan. Yang penting lengkapkan form tu sebab kita perlukan data korang tu. Okey, lengkapkan form tu, nanti insya-Allah aku akan percepatkan benda ni sebab kita ada lebih kurang, hari ni hari Khamis kan, Jumaat, besok Sabtu, Ahad, kita ada 3 hari. Okey, sebelum bermula benda tu kita ada election dulu, pilihan raya, dan hari Sabtu ni insya-Allah. Okey, pada yang memandu malam ni balik kampung jauh-jauh, aku harap berhati-hati. Okey, semoga dipermudahkan urusan korang. Dan pada kawan-kawan kita yang balik hari Sabtu, macam aku balik Sabtu, okey, balik Sabtu pagi, lepas mengundi aku dah balik ke sini balik. Aku ucapkan selamat juga, selamat pada korang, berhati-hati di jalan raya. Okey, buat pilihan yang terbaik, segala-galanya terletak dalam tangan anda. Okey guys, jumpa dalam next video next. Assalamualaikum bro, aku Aimi, bye.